Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Hamdan kathiran daiman. Mithla ma hamidta bihi nafsak. وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا خالدا مع خلودك اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. أما بعد. Kita menggunakan kitab Usulut Tauhid fi ma'rifati turuqil iman li Rabbil Majid bagi al-alimul allamah Husain Nasir Al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pengajian ini sebelum ini diadakan di Madrasah Al-Islamiyah Bukit E, Kampung Ceras Baru, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kitab ini dibaca sekian lama di sana, setiap bulan sekali, pada minggu yang kedua setiap bulan. Tetapi di atas banyaknya kekangan, maka kuliah ini tidak dapat diteruskan di Madrasatul Islamiyah Kampung Baru, Kampung Ceras Baru, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi di kesempatan ini, hamba yang fakir lagi jahil berhajat untuk meneruskan pembacaan kitab ini secara langsung melalui halaman Facebook. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil manfaat dan barakat daripada kitab Usulut Tauhid yang ditulis oleh Tuan Husin Qadah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Terakhir kita dah sampai di muka surat 58. Mengikut tanda yang saya tandakan, muka surat 58. Lebih daripada setengah kitab ini telah pun dibaca. Jadi elok rasanya kita teruskan bacaan, dan kepada ahli-ahli pengajian, khususnya di kalangan pecinta-pecinta majlis ta'lim Darul Hasani, mudah-mudahan dapat mengambil bahagian
dan mengambil manfaat daripada kitab Ushul Tauhid. Muka surat 58 baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Dan diriwayat daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bermula sembahyang iaitu meridha ia daripada Allah, disukai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi Allah, dicintai Allah. Itulah ibadah sembahyang. Dan bagi kasih malaikat, para malaikat menumpahkan kasihnya juga kepada mereka yang menunaikan sembahyang. Dan jalan bagi segala anbiya. Jalan ke mana? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bermakna para nabi anbiya itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jalan yang dimaksudkan yaitu jalan melakukan solat itu adalah cara, kaedah dan juga apa yang selalu dilakukan oleh segala nabi-nabi. Mengikut syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada, wahyukan kepada mereka. Adapun bila mana peristiwa Isra berlaku, para nabi semuanya mengambil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kaedah menunaikan salat. Kerana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang itu adalah cara yang terbaik sekali. Lalu segala Nabi mengambil jalan cara ini sebagai satu jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bermula sembahyang itu nur bagi ma'rifah, yaitu cahaya bagi ma'rifah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal sesuatu ni kita perlukan ilmu. Dan ilmu itu sifatnya bercahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang menisbahkan, yang mengambil kata-kata daripada gurunya, yaitu Waqi' radhiyallahu anhu, yang mana gurunya pernah mengatakan bahawa ilmu itu nur, iaitu ilmu itu adalah cahaya, dan dengan cahaya itulah akan dikurniakan ma'rifah, yaitu mengenal mana satu yang benar, mana satu yang tidak benar. Ma'rifah juga mudah kata ialah boleh beza
Makrifah itu mudah katanya boleh beza. Mana satu Allah, mana satu makhluk. Mana satu pencipta, mana satu yang diciptakan. Boleh beza. Jadi orang yang tidak boleh membezakan mana satu Tuhan, mana satu bukan Tuhan, mereka ini adalah orang yang tidak ada makrifah. Dan tidak ada cahaya baginya. Dan jalan untuk mendapatkan cahaya tersebut adalah dengan mendirikan solat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula sembahyang itu asalnya iman ataupun usul iman. Intipati keimanan. Kerana di dalam solat itu disebutkan kalimah-kalimah suci yang menunjukkan bahawa tidak ada yang lebih utama melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada mengangkat takbiratul ihram, di situ sudah pun membuktikan bahawa keyakinan kita letakkan kepada yang maha besar, kerana dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dengan sembahyang inilah akan bercambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperkenan akan doa. Adapun sembahyang itu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa menjadi sebab bagi diperkenankan akan doa. Kerana sembahyang itu juga merupakan doa. Dan dengan sebab sembahyang, contohnya seorang yang sembahyang sunat hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat bagi mereka yang berhajat. Diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa ini semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bersungguh-sungguh. Jadi ibadah solat ini adalah satu perbuatan yang bersungguh-sungguh. Bukan satu perbuatan, tak boleh kita katakan satu perbuatan yang sambil-sambil saja. Jadi selepas solat, tadahkan tangan ke langit, memohon doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala apa keperluan hajat kita di dunia dan juga keperluan kita di akhirat. Namun kita kena ingat bahawa sesungguhnya doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, bukan pada waktu yang kita sendiri tetapkan. Oleh kerana itu, kita serahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena kuat penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilalah agaknya Allah Subhanahu wa taala menentukan masa diperkenankannya. Itu yang penting ialah kita sentiasa mengambil kesempatan untuk berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang itu bagi terima segala amal. Diterima segala amal yang lainnya. Zakat diterima oleh Allah dengan sebab solat yang sempurna. Puasa sunat, puasa wajib diterima oleh Allah kerana solat yang sempurna. Haji, umrah, wajib dan sunat diterima oleh Allah kerana solatnya sempurna. Sedekah, wajib dan sunat diterima oleh Allah. Nazar diterima oleh Allah kerana solatnya sempurna. Nah, di sinilah terletaknya keutamaan solat yang menyebabkan diterima segala amal, yakni amal kebajikan. Sama ada amal itu amal yang wajib ataupun amal yang sunat. Dan bermula sembahyang jadi memberi barakah pada rezeki. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu sekalipun sedikit, tetapi sebabkan solatnya sempurna, solatnya terpelihara, maka rezeki yang sedikit itu menjadi barakah. Macam banyak. Dapat sedikit, tetapi macam-macam dapat digunakan. Rezeki kesihatan, rezeki dapat ilmu, rezeki dapat pakaian, rezeki dapat makanan, rezeki dapat minuman. Dikurniakan barakah. Apakah barakah itu? Barakah itu lebihlah, ekstra. Walaupun nampak zahirnya sedikit, sehelai satu, tetapi sebenarnya banyak. Namun tak dapat dilihat dek mata kasar, tetapi ada barakahnya. Al-Imam Sya'rawi pernah menyatakan bahawa barakah itu adalah jundun min junudillah, tentera daripada tentera-tentera Allah. Tentera daripada tentera-tentera Allah. Dia akan membantu seseorang itu menyelesaikan permasalahan. Sifat tentera itu apa dia? Menjaga keamanan, menjaga keselamatan, memerangi musuh. Jadi orang yang dikurniakan barakah, dia sentiasa sejahtera. Lebih-lebih lagi pada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dengan sebab rezeki itu diberinya anaknya makanan, pakaian, maka anaknya mendapat faedah menjadi anak yang soleh. Diberikan kenderaan, kenderaannya dapat digunakan
untuk pergi ke tempat-tempat yang membawa manfaat di dunia dan juga di akhirat. Pakaian yang diberikan walaupun sehelai ada barakah, maka pakaian itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kesembuhan pada penyakit-penyakit zahir dan batin. Itu dia. Banyak lagi kalau kita nak cerita tentang barakah ini. Dan kalau kita nak merasakan adanya barakah-barakah ini, hendaklah kita mengambil barakah, iaitu dipanggil tabarruk. Sembahyang itu sudah tabarruk, mengambil barakah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah. Boleh kita bertabaruk dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya Nabi Yaqub, tabaruk dia, mengambil barakah dia dengan pakaian Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Pakaian Nabi Allah Yusuf itu disapukan ke wajahnya, yang mana Nabi Yaqub telah menangis kerana kehilangan anaknya Yusuf alaihi salam sehingga buta matanya. Tetapi bila mana dia dapat baju Nabi Yusuf lalu disapukan ke wajahnya sebagai mengambil barakah daripada Nabi Allah Yusuf yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka sembuh matanya, disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada buta dengan sebab baju Nabi Yusuf yang ada barakah. Jadi sesuatu yang orang yang mendapat barakah daripada solat ini, setiap benda yang menyentuh tubuhnya juga barakah. Orang yang solat duduk di atas kursi, kursi itu jadi barakah. Orang yang solat kemudian dia pakai tongkat, tongkat itu jadi barakah. Orang yang solat kemudian dia pegang steering kereta dia, bawa motor dia, motor kereta dia jadi barakah. Orang yang solat menyentuh makanan dengan tangan dia, maka makanan itu jadi barakah. Orang yang solat memegang sesuatu dengan tangan dia atau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat di mana saja bumi Allah ni, tempat-tempat yang dipijaknya itu ada barakah. Puncanya solat dia sempurna, solat dia sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solat itu senjata atas segala seteru. Lebih pada itu, sembahyang itu adalah seperti senjata atas segala seteru. Senjata untuk menghadapi segala musuh. Musuh yang zahir, yang nampak, dan musuh yang tidak nampak. Boleh dikalahkan dengan solat itu tadi. Itu sebablah walaupun dalam saat-saat genting sekalipun, berperang dengan penyakit, berperang dengan musuh, berperang dengan syaitan, berperang dengan apa yang mengancam kita, binatang buas ke apa,
solat itu tadi akan menyebabkan musuh kita tewas, kerana dia sudah bersifat seperti senjata yang memusnahkan musuh. Nah, dan solat itu kebencian syaitan. Syaitan sangat benci dengan solat. Kerana solat ini adalah satu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seseorang itu memperhambakan dirinya, menzahirkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syaitan itu dia ingin mengalih perhatian manusia ini supaya tidak memperhambakan diri kepada Allah. Sebaliknya, perhambakan diri pada diri sendiri. Perhambakan diri pada diri sendiri. Menjadi hamba pada diri sendiri. Sebab itulah, kerana orang yang menjadi hamba kepada dirinya sendiri, itulah dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang benar-benar solat itu ialah mereka yang memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan benci dengan orang yang memperhambakan diri mereka kepada Allah. Kerana syaitan sudah berpaling. Tidak dahulunya mereka memperhambakan diri kepada Allah, tetapi setelah mana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, maka mereka tidak lagi diberikan peluang untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka dah tak ada peluang. Mereka rasa hasad dan dengki dengan manusia. Kerana manusia sekalipun mereka itu, selagi mereka hidup, walaupun mereka itu berdosa, namun Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi banyak peluang kepada mereka untuk memperhambakan diri kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang itu yang mensyafaat ia antara segala yang mengerjakan dia. Bantuan. Syafaat ni bantuan pada orang yang solat. Apa bentuk bantuan yang diperlukan? Allah saja yang tahu kita perlukan bantuan apa. Solat sajalah dengan segala tertib rukun syaratnya, mengikut mazhab. Kalau kita mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Itulah cara kita memilih satu mazhab untuk menunaikan solat. Jangan pula kita gunakan solat guna mazhab yang lain, sedangkan pemimpin kita menggunakan mazhab yang lain. Kalau pemimpin kita, raja kita, menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, maka kita kena solatlah ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi pemimpin kita, raja kita, mengikut mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, maka kita mengikut mazhab pemimpin kita dan ulama-ulama yang bersama dengan pemimpin kita. Maka solat itulah yang akan membantu kita, memberi syafaat kepada kita, bukan saja di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Syafaat yang bagaimana? Allah yang mengetahuinya
apa yang kita perlukan. Sama ada kita perasan ataupun tidak, banyak permasalahan kita selesai di atas permukaan dunia ini. Barangkali ianya datang daripada solat yang sempurna. Kalau solat tidak sempurna, maka banyak masalah tak boleh selesai. Dan antara malakul maut akan membantu kita menghadapi malaikat maut. Sembahyang itu tadi akan membantu kita menghadapi saat-saat bila mana nyawa kita ingin dipisahkan daripada jasad, supaya kita dipindahkan ke satu alam yang lain daripada alam dunia ini. Namun kita terlebih dahulu berjumpa dengan malaikat yang akan memisahkan roh dan jasad kita. Jadi untuk memudahkan proses pemisahan, menyenangkan, mensejahterakan, menselesakan proses pemindahan, perpisahan roh dan jasad itu, maka solat itulah yang akan membantu kita. Yang akan memisahkan itu Allah tugaskan malaikat maut atau malakul maut yang akan menguruskannya. Karena itu tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ini ada hamba-hamba yang taat. Bukan Allah Taala tak boleh memisahkan di antara roh dan jasad kita, tetapi Allah Taala nak menzahirkan kepada kita bahawa ada di kalangan hamba-hambanya yang taat seperti malakul maut. Bila mana sampai saja perintah Allah untuk menamatkan ajal seseorang, maka tidak akan lewat walau satu saat, tidak akan cepat walau satu saat, pasti akan menemui maut. Dan yang menerang di dalam kubur, solat itu juga akan menerangkan kubur. Dalam istilahnya, kubur kita bercahaya, selesa, dan juga tidak menakutkan. Dan hamparannya di dalam kubur. Jadi solat itu menjadi hamparan yang selesa, tika kapet yang selesa dalam kubur, bila mana kita mengerjakan solat itu dengan sempurna. Diberikan keselesaan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh nanti. Dan juga dikurniakan syafaat daripada solat itu, iaitu jawab soal mungkar dan nakir. Boleh menjawab dengan tepat soalan-soalan daripada malaikat mungkar dan malaikat nakir yang akan mendatangi kita bila mana sebaik saja kita dikuburkan di perkuburan, dimasukkan ke liang, ditimbus dalam liang lahat. Akan datang dua malaikat dan akan menyoal kita hasil daripada solat yang sempurna tadi. Insya-Allah soalan-soalan malaikat semuanya akan dapat terjawab dengan mudah, insya-Allah. Bila mana ditanya kepada kita, siapakah Tuhan kamu? Kita sudah selalu menyebut nama Allah di dalam solat. Dengan mudah kita sebut
siapa Tuhan kita. Kemudian kita sebut pula, ditanya kita, apa agama kamu? Disebabkan kita solat hanya agama Islam saja yang ada solat ni. Agama lain tak ada solat. Jadi disebabkan kita solat, maka kita tahu dah Islam aja yang ajar kita. Agama Islam ni lah solat, yang ada solat. Jadi bila ditanya apa agama kamu, mudahlah kita jawab bahawa agama aku agama Islam.